الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ni dengan sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkatan kepada majlis kita pada malam ni dengan bacaan kita sebentar tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal dan seterusnya ahli jemaah, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni insya-Allah kita akan bersama-sama menyambung kisah nabi-nabi daripada Al-Quran. Jadi sebagaimana kita sebut bahawa kita cuba insya-Allah sekadar mungkin, seboleh mungkin untuk mengambil apa-apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kemudian kita serba sedikit akan mengambil apakah penjelasan yang dibuat oleh ulama-ulama tafsir terhadap ayat-ayat yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan seboleh-boleh mungkin kita cuba mengelak untuk mengambil daripada cerita-cerita Israiliyat, iaitu cerita-cerita yang diceritakan oleh orang-orang daripada daripada Bani Israel, iaitu daripada Yahudi ataupun Kristian. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan sambung kisah yang seterusnya, iaitu kisah Nabi Lut alaihi salam. Dan insya-Allah kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan sambung selepas tu kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi ini selepas daripada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah Nabi Ibrahim meninggal, dia dimakamkan di satu tempat namanya Hebron ataupun Habron, iaitu di Al-Khalil di Palestin. Pada umurnya lebih kurang 170 tahun. Dan kemudian selepas daripada itu anak Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu Nabi Ishaq, juga meninggal di Hebron. Dikatakan umur dia juga adalah lebih kurang 170. Kemudian sebelum daripada itu Nabi Ismail alaihissalam meninggal di Mekah Al-Mukarramah dan ditanamkan, dimakamkan di tepi ibunya, iaitu Hajar. Jadi setelah daripada semua ni maka tamatlah kita cerita tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq. Kita sebutkan sebelum daripada ni pada minggu lepas bahawa cerita tentang Nabi Ibrahim ni sangat panjang dalam Quran. Kemudian cerita Nabi Ismail sangat pendek. Allah Subhanahu wa taala sebut sekali-sekala saja. Biasanya akan disebutkan bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ishaq alaihissalam pun begitu juga. Allah Subhanahu wa taala sebutkan sedikit saja tentang Nabi Ishaq ni. Sekarang kita sampai kepada cerita iaitu Nabi Lut alaihissalam. Jadi Nabi Lut alaihissalam ni adalah seorang rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuskan, kirimkan, tugaskan untuk menyampaikan Islam kepada satu kaum di sekarang ni. Tempat tu nama dia ialah Buhairah Lut, nama dia Buhairah Lut. Buhairah ni artinya adalah tasik. Tasik Lut ni, Buhairah Lut ni berada di tepi, pada zaman sekarang ni di tepi Laut Mati. Jadi dia bersambung dengan Laut Mati. Laut Mati, kemudian di bawah tu ada nama dia Buhairah Lut. Jadi di situlah dikatakan tempat kaum Sodom. Jadi dia berasal, kita sebutkan hari itu, dia ni berasal daripada Iraq bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Selepas daripada Nabi Ibrahim dicuba dibakar oleh kaum dia, maka tidak ada, selepas daripada api dah padam, maka Nabi Ibrahim selamat dan tidak ada orang yang beriman kecuali seorang saja, iaitu Nabi Lut alaihissalam. Kemudian Nabi Lut ni telah mengikut Nabi Ibrahim, bersama-samanya berhijrah ke merata-rata tempat, dan sehingga akhirnya Nabi Lut ini telah diarahkan
oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya pergi ke kaum Sodom. Jadi Nabi Ibrahim tu ialah di Palestin, di Khalil tu Palestin. Sodom ni pun juga adalah tepi Palestin tu. Sekarang ni dalam negeri Iraq dan negeri Jordan, negeri Jordan. Jadi sekarang ni apabila dia pergi tempat tu, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala utuskan dia ke tempat tu? Dia bukan daripada kaum Sodom tu. Maknanya dia bukan anak beranak situ, dia bukan family dia situ, bukan. Tapi dia pergi situ. Dia pergi bersama dengan isteri dia dan juga 2 anak perempuan dia. Dia dan juga jadi 4 orang lah semua pergi situ. Kaum Sodom ini adalah satu kaum yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Quran, dia adalah kaum Sodom yang sangat jahat. Sodom ni daripada situlah perkataan sodomi tu. Sodomi tu maknanya ialah kalau sekarang ni kumpulan gay lah gay, lesbian tu grup dia lah tu, iaitu yang mengamalkan homoseks. Jadi ada orang kata bahawa homoseks ni adalah merupakan naluri, dia kata naluri manusia. Tetapi apa yang disebutkan oleh Al-Quran bahawa sebenarnya apa yang dibuat oleh kaum Sodom ni, iaitu kaum Nabi Lut ni, adalah merupakan perkara yang pertama sekali tak pernah dibuat oleh orang sebelum daripada tu. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lutan iz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ayat 80. Allah Subhanahu Wa Taala kata wa lutan, dan ingatlah cerita tentang Nabi Lut. Allah Ta'ala kata dalam surah Al-A'raf, ketika dia berkata kepada kaumnya, iz qala liqaumihi, dia kata atatuna al-fahishah, adakah kamu ni mendatangkan satu perkara yang sangat buruk, ma sabaqakum biha, yang belum pernah dibuat oleh orang, min ahadin minal alamin, seorang pun tak pernah buat macam kamu ni. Artinya ialah kalau ada orang mendakwa lah pada zaman moden ni, ada orang kata bahawa homoseks ni, ataupun kita panggil apa ni, panggil apa ni, tak normal hubungan tak normal ni, kalau orang kata itu adalah perkara yang naluri, ini pakar-pakar lah, ada kan pakar-pakar daripada apa ni, psikologi manalah, dia kata ini adalah perkara naluri manusia. Tak, sebenarnya bohong. Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa sebelum daripada ni kita dah cerita dah, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi semua, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, perkara tu tak pernah berlaku lagi, tapi dimulakan oleh kaum Sodom ni. Jadi mereka ni telah buat apa tu, iaitu atatuna al-fahishata. Kemudian apa yang dibuat oleh mereka? Allah SWT kata innakum la ta'tuna ar-rijal syahwatan min dunin nisa. Dia la ta'tuna ar-rijal, mendatangi lelaki, maknanya orang lelaki mendatangi lelaki, maknanya homoseks syahwatan. Dia merasa syok lah, syok apa, bukan syok, bukan syok, maknanya dia seronok laki dengan lelaki, gitu. Min dunin nisa, bukannya nak perempuan, padahal Allah Ta'ala dah jadikan nalurinya ialah apa, lelaki perempuan, bukan lelaki-lelaki. Bal antum qaumun musrifun, Allah Ta'ala kata bahkan kamu ni adalah kaum yang melampaui batas. Dalam ayat yang lain, dalam surah ni, dalam surah tempat lain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut lagi bahawa perbuatan kaum Lut ini, dia bukan buat sembunyi-sembunyi, dia bukan malu-malu, maknanya apa ni, buat dalam bilik ke, dalam rumah ke, sembunyi-sembunyi. Tak, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini dalam ayat Quran yang lain, Allah Ta'ala kata walutan iz qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. Allah Ta'ala kata wa antum tubsirun, maknanya apa? Maknanya perkara ni dia buat depan-depan. Sebab tu di tempat lain Allah Ta'ala sebut lagi bahawa mereka ada kelab-kelab dia, gitu. Nawadi dia panggil, nawadi dalam bahasa Arab. Nawadi ni nawadi kumul munkar, Allah Ta'ala kata mereka ni ada kelab-kelab dia. Kelab-kelab tu adalah kelab untuk melakukan hubungan homoseks tu. Jadi lebih kurang macam sekarang tak, mana tak malu-malu lah. Sekarang ni ada macam-macam kan, ada color kan, color pelangi tu. Jaga-jaga sikit lah, kalau pelangi tu adalah simbol dia orang jadi sekarang ni dia terang-terang kan. Alhamdulillah kita sini tak terang-terang tapi setengah-setengah tempat lain memang terang-terang lah, dia clear kan, dia beritahu kan, siap dengan pakaian, siap dengan cara dia, siap, memang tunjuk kan. Boleh tengok dalam internet kan, jangan tengok lah, tapi memang ada elan terang-terangan kan di negara-negara tempat lain tu. Sampai setengah-setengah tempat tu memang dah ada dalam negara tu boleh isytiharkan bahawa dia ni bukan lelaki, bukan perempuan. Itu campur semua, jadi orang panggil LGBT.
No, LGBT tak tambah lagi sekarang ni macam-macam lah. Kita pening kepala lah kan. Ada L, ada G, ada B, ada apa benda lagi kan. Jadi ini bermula daripada kaum Lut dan mereka ni buat terang-terangan. Tu antara yang dahsyat lagi. Dah lah dahsyat. Tak suka pada perempuan, lelaki tak suka pada perempuan, perempuan tak suka pada lelaki. Sama-sama lelaki, sama-sama perempuan. Kemudian tu wa antum tubsirun, dia kata, iaitu kamu ni buat secara terang-terangan. Apa lagi? Allah SWT kata banyak cerita dalam Quran tentang kisah apa yang dibuat oleh kaum Nabi Lut ni, iaitu Allah SWT sebut lagi a'innakum lata'tuna rijal. Dia kejahatan dia ni ada 3 yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kejahatan apa? Kejahatan kaum Lut ni. Jadi dia ni tinggal di tepi padang pasir tu, jadi tempat tu tempat laluan manusia, tempat orang kafilah lalu maknanya kan. Jadi apa yang mereka buat ni ialah yang pertama sekali a'innakum lata'tuna rijal, tu yang pertama sekali mereka buat melakukan hubungan sejenis, tu yang pertama. Yang kedua wa taqta'una as-sabil. Wa taqta'una as-sabil maknanya jadi perompak maknanya. Orang lalu situ dia akan perompak orang. Tu kerja dia kan. Kemudian yang ketiga wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Mereka ni menubuhkan kelab-kelab untuk melakukan kemungkaran. Jadi itulah kedahsyatan. Kalau kaum-kaum yang lain sebelum daripada ni Allah Ta'ala sebut contohnya kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Kaum Nabi Syuaib ni kaum Nabi Soleh contohnya. Kaum Nabi Soleh, minta maaf, kaum Nabi Soleh. Apa kesalahan dia? Kesalahan dia ialah macam ni. Satu kesalahan. Kalau kaum Nabi Syuaib apa benda? Kesalahan dia ialah gini, iaitu apa ni, masalah timbangan dan sebagainya. Jadi kaum Nabi ni ada kesalahan-kesalahan dia. Tapi yang ni Allah Ta'ala sebut 3 kali. Sebab itulah dia kata memang balasan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kenakan kepada mereka ni sangat-sangat dahsyat. Selepas daripada ni yang akan kita tengok insya-Allah. Jadi apa yang bagaimanakah apabila dahsyat sangat ni, apabila Nabi Lut datang ke tempat tu, maka apa yang dia buat dia tak suka orang tegur-tegur, dia tak suka. Allah SWT sebut sini kan, bila Nabi Lut ni tegur, dia kata apa? Dia kata qalu, dia kata kepada Nabi Lut, la illam tantahi ya Lut, dia kata, wahai Lut, kalau kamu tak stop duduk beletir, kata, duduk berbibiran, duduk bercerita, duduk ceramah ni, kata, dia kata la illam tantahi ya Lut, kalau kamu tak stop Lut daripada berceramah ni, menasihat kami ni, la takunanna minal mukhrajin, kata, nescaya kami akan halau kamu daripada negeri ni. Maknanya buang negara, maknanya kan, sebab negeri tu macam dia dah conquer habis dah kan. Jadi apa yang berlaku selepas daripada tu ialah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun kirimkanlah 3 orang malaikat yang kita sebut hari tu. 3 orang malaikat ini, mereka ni sebelum pergi ke Sodom tu, mereka melalui dulu Hebron, lalu tempat di rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dia singgah rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun masak makanan, masak anak lembu. Anak lembu tu anak lembu gemuk, dia kata samin anak lembu tu. Kemudian anak lembu tu dibakar, makna kambing, anak lembu golek gitu kan, pusing. Jadi diberi makan kepada malaikat tu. Malaikat tu tak nak makan. Jadi Nabi Ibrahim pun takut, ni jenis apa pula tak nak makan dia dah makan dah, start makan. Yang 3 orang tu duduk tengok je. Yang 3 orang tu ialah Jibril, Israfil, dan juga ada kata Israel, ada kata Mikail. Itu khilaf pendapat ulama sikit kan. Tapi ketiga-tiga tu tak mengaku dia menyerupai manusia. Lama tu kemudian barulah bila tak makan ni, Nabi Ibrahim dah takut. Kemudian barulah mereka 3 orang ni bercerita bahawa kami sebenarnya bukan manusia, kami ni adalah malaikat yang diutuskan untuk pergi ke tempat kaum Nabi Lut alaihissalam. Jadi pada masa itulah bila dia cerita tu, yang kita cerita pada minggu lepas, bila malaikat tu cerita bahawa kami 3 orang ni malaikat, kami ni diutuskan untuk pergi ke tempat kaum Sodom tu, kaum Nabi Lut, untuk hancurkan kaum Nabi Lut tu, pada masa itulah isteri Nabi Ibrahim iaitu Sarah pada masa tu yang duduk tepi tu gembira. Jadi dia kata dalam Quran, kata fadhahikat, jadi dia gembira, dia suka hatilah sebab dia dengar dah cerita bahawa kejahatan apa ni orang-orang di Sodom tu. Lepas daripada dia dah gembira tu, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun memerintahkan kepada malaikat tu memberitahu kepada Sarah bahawa dia akan dapat anak selepas itu, iaitu dapatlah anak, iaitu anaknya nama Ishaq. Jadi dia pun katalah dalam Quran sebut, macam mana aku nak dapat anak sedang aku dah tua dah ni. Jadi Allah SWT kata
kamu nak pelik ke daripada apa yang Allah Ta'ala dah tetapkan? Jadi akhirnya malaikat pun berlalu pergi menuju ke tempat Sodom. Menuju ke tempat Sodom, malaikat ni dia datang ke tempat Sodom ni menyerupai pemuda-pemuda yang kita panggil apa? Yang lawa lah ni. Kalau kita bahasa setengah bahasa muda, jambu, tu kan, yang jambu-jambu. Jadi orang situ tu memang pantang orang di tempat Sodom tu pantang tengok orang jambu-jambu ni, orang lawa-lawa cantik-cantik ni, tak boleh dia kalau tengok je. Jadi pada masa tu dia cerita datang pada waktu malam. Jadi datang, orang kampung tu tak tahu, orang negeri tu tak tahu, orang Sodom tu. Bila dia datang ketuk rumah Nabi Lut alaihissalam, mula-mulanya anak-anak Nabi Lut beritahu kata jangan datang sini, jangan datang sini. Sebab apa? Dia orang tak nak akan berlaku benda-benda yang tak elok dalam rumah ni. Sebab orang tu terlalu cantik, terlalu lawa sangat. Pemuda-pemuda tu handsome, handsome berhabis. Jadi dia pun lepas dia kata pergi-pergi, dia kata nak juga, kami ni tamu. Akhirnya dia ajak masuk. Bila ajak masuk, apa yang berlaku ialah isteri kepada Nabi Lut alaihissalam ni, ini yang dalam Quran sebut kan, bahawa dia telah berkhianat kepada Nabi Lut alaihissalam. Apa dia isteri dia buat? Isteri dia ni telah pergi memberitahu kepada orang-orang negeri tu, orang negeri kampung tu, bahawa apa? Di rumah kami ni ada 3 orang yang comel-comel, kata handsome, yang lawa-lawa. Jadi apa lagi? Orang negeri tu habis yang jahat-jahat semua tu berebut nak datang rumah Nabi Lut alaihissalam. Sebab apa? Nak ambil 3 orang tu. Masa tu pintu tutup. Dia ketuk pintu tu. Dia nak pecahkan pintu tu. Nabi Lut tak nak buka pintu tu. Malaikat kata apa? Malaikat kata, wahai Lut, relax, kata. Lan yasilu ilaik, dia kata. Mereka tak akan boleh buat apa-apa kamu, kata. Kami ni sebenarnya adalah malaikat, dia kata, datang nak hancurkan kaum ni. Apa yang dia buat? Jibril, dia kata, Jibril buka pintu. Dalam Quran ada sebut Jibril buka pintu, dia pun tampar semua yang datang tu dengan sayap dia, kata. Semua dah kena tampar, terus on the spot buta semua, tak nampak apa dah. Sehingga dia kata nak balik tak jumpa jalan dah, meraba-raba di dinding tu. Dia kata fatahassasul jidar, dia kata lepas tu jalan balik kampung. Tapi fikir, ingat dah menyesal, rupanya tak menyesal. Dia kata kami akan datang lagi. Tengok kan jahat kaum tu kan, lepas ni nak datang lagi, dah kena tampar tu, dah buta habis muka tu, dah nak datang lagi. Jadi malaikat pun berkata kepada Nabi Lut alaihissalam, dia kata kami ni diutuskan untuk, malaikat kami ni diutuskan untuk menghancurkan kaum Sodom ni. Tapi kamu, dia kata, malaikat ni berkata kepada Nabi Lut alaihissalam, kamu mesti tinggalkan tempat ni. Sebab apa? Sebelum waktu subuh, dia kata. Jadi kita baca Allah Subhanahu Wa Taala sebut ini dalam Quran dan surah Al-Qamar, dan surah Al-Qamar ayat 37. Allah Subhanahu Wa Taala kata walaqad rawaduhu an dhaifihi. Dalam Quran kata mereka ni telah berusaha untuk memujuk kaum tetamu Nabi Lut alaihissalam. Fatamasna a'yunahum, lalu kami telah tampar muka dia, mata mereka, fazuku azabi wa nuzur. Macam itulah baru kamu tahu terasa betapa dahsyatnya azab yang kami telah beri amaran kepada kamu. Lalu mereka berkata, qalu ya Lut, malaikatnya berkata, ayat Quran sebut ayat 81. Allah Subhanahu Wa Taala kata, ya Lut, qalu ya Lut, malaikat tu berkata, wahai Lut, inna rusulu rabbik, kami semua ni adalah malaikat yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Tuhan kamu. Lan yasilu ilaik, dia kata, mereka tak akan dapat buat apa kepada kamu. Lut, relax, dia kata. Fasri bi ahlik, sekarang ni Allah Ta'ala perintahkan kepada kamu, ialah kamu ni mesti tinggalkan tempat ni. Asri bi ahlik maknanya, asri itu maknanya meninggalkan tempat ni pada waktu malam maknanya. Jadi kita ada Isra dan Mi'raj. Isra itu maknanya berjalan pada waktu malam maknanya. Jadi Isra, fasri bi ahlik, wahai Lut, tinggalkan tempat ni pada waktu malam, biqit'in minal laili, pada malam, wala yaltafit minkum ahad, dan jangan sesiapa pun di kalangan kamu ni, malaikat pesan, bila kamu tinggalkan tempat ni, jangan berpaling ke belakang. Ini bukan jangan pandang belakang tapi ini pandang belakang. Dia pesan malaikat pesan kepada Nabi Lut ni, jangan pandang belakang. Sebab apa jangan pandang belakang? Sebab waktu subuh nanti malaikat tu akan hancurkan kaum ni, bandar ni kan, semua sekali ni.
Jadi lalu Nabi Lut pun telah tinggal ke tempat tu kecuali seorang, dia kata illa imra'atak. Malaikat berkata kecualilah isteri kamu, innahu musibuha ma asabahum, akan terkena kepada kamu, kepada tu isteri kamu tu apa yang akan terkena kepada mereka, mana azab tu akan terkena juga kepada isteri dia tu. Inna maw'idahumus subhu, Allah Ta'ala kata sesungguhnya janji kamu tu maknanya azab ni akan datang pada waktu subuh. Alaisa subuhu biqarib, soalan tu ialah alaisa subuhu biqarib, tidakkah subuh itu dah dekat sangat dah? Jadi dikatakan pada waktu tu adalah waktu tengah malam. Jadi Nabi Lut pun bersiap-siap dengan anak perempuan dia. Dari mana pada masa itu 3 orang saja, dia dan juga dua orang anak perempuan dia. Jadi mereka pun mulalah meninggal ke tempat tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata selepas itu, ayat 82 surah Hud, ayat 82 surah Hud, Allah Ta'ala kata falamma jaa amruna, dan apabila telah datang perintah daripada kami, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan yang bawah jadi atas. Makna apa? Makna terbalik kan. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil, dan kami hujankan ke atas mereka dengan batu-batu daripada sijil yang mandud. Mandud tu maknanya yang bertalu-talu, makna non-stop makna. Jadi diceritakan, ahli tafsir sebutkan lagi secara detailnya kisah ni ialah, iaitu apabila Nabi Lut ni dan juga 2 orang anak dia ni keluar daripada tempat tu, maka malaikat Jibril dia masukkan sayap tu ke bawah negeri tu, negeri Sodom tu. Jadi bila lepas dia letakkan sayap di bawah tu, kemudian dia angkat kampung tu, seluruh negeri tu ke atas langit ni, ke atas sampai ke atas sana. Lepas tu tunggu, pada masa tu tunggu ayam berkukuk, dia kata bila bunyi saja ayam berkukuk, lalu turunlah batu yang sangat banyak terkena kepada. Jadi dalam setiap batu tu dah ada nama dah, musawwamin, dia kata. Musawwamin ni maknanya mempunyai alamat, dah mempunyai tanda dah. Jadi dia katakan itu setiap batu tu dah ada nama dia, nama setiap orang yang akan kena tu. Jadi turunlah batu tu bertalu-talu ke atas tu, lalu malaikat pun hempat balik ke bawah. Jadi kita boleh bayangkanlah macam mana kan, maknanya orang yang jatuh kan. Kalau kita tengok kan dalam dalam orang terjun daripada bangunan kan, 2-3 hari baru ni kan, dalam video ada kan, orang sebar tu kan, orang terjun daripada tingkat 10 kan, jatuh tu mati, hantu kecah bawah tu. Di mana tak, saya pun tak tahu kan, tapi di sebelah sana lah kan, tak tahulah sihat ke tak sihat orang tu. Tapi maknanya tingkat 10, kalau tingkat 10 pun dah hancur, macam mana kalau yang sangat tinggi tu kan, maknanya yang malaikat angkat tu kan. Jadi akhirnya hancurlah semua sekali. Dan kaum Sodom ni negeri itu tu memang tak ada dah sekarang ni. Sampai yang tinggal ialah laut mati tu, laut mati ataupun yang kita katakan sebagai Buhairah Lut situ. Jadi habislah cerita tentang Nabi Lut tu. Allah Subhanahu Taala ceritakan bahawa balasan yang Allah Taala kenakan kepada mereka tu sangat dahsyatlah. Kerana apa? Kerana sesuai dengan dahsyatnya apa yang mereka buat tu. Selepas daripada tu Allah Subhanahu Taala tak ceritalah dengan details. Jadi insya-Allah kita akan pergi pula selepas daripada tu ialah kepada kisah Nabi seterusnya, iaitu kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi insya-Allah kisah Nabi Yusuf ini insya-Allah kita stop situ. Kita masuk kepada kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf ni memang satu kisah yang berlainan daripada kisah-kisah yang lain dalam Quran ni. Apa berlainan dia? Yang pertama sekali kisah Nabi Yusuf ni, Nabi Yusuf adalah anak Nabi Yaqub alaihi salam, anak kepada Nabi Yaqub. Jadi Nabi Yaqub itu anak kepada Nabi Ishaq alaihi salam. Jadi kita sebutkan bahawa inilah keturunan yang paling baguslah yang Nabi SAW katakan, yang paling best, yang paling cantik. Sebab apa? Dia adalah Nabi Yusuf, anak kepada Nabi, dan dia cucu kepada Nabi, dan dia cicit kepada Nabi, iaitu Nabi Yusuf AS anak kepada Nabi Yaqub, Nabi Yaqub anak kepada Nabi Ishaq, Nabi Ishaq adalah anak kepada Nabi Ibrahim. Jadi 4 keturunan tu memang semua tu Nabi-Nabi. Jadi Nabi Yusuf AS ni dalam Quran Allah Subhanahu Taala ceritakan dia turun dia ialah selepas daripada surah Hud alaihi salam, surah Hud. Jadi ada satu surah tu iaitu surah Hud, juzuk yang ke-12. Kemudian selepas daripada surah Hud datanglah surah Yusuf. Dan dari segi penurunan pun turunnya
surah Yusuf ni juga selepas daripada surah Hud. Surah Hud ni isi dia apa? Surah Hud ni lebih kurang isi dia ialah kisah Nabi-Nabi sebenarnya. Namanya adalah surah Hud, tapi kisah Nabi-Nabi. Apa kisah di dalam surah Hud ni? Hampir semua dalam tu Allah Ta'ala ceritakan kisah semua. Kisah Nabi Nuh, kisah ni. Tapi semua dalam kisah surah Hud ni ialah kisah-kisah bagaimana semua umat-umat Nabi terdahulu ni yang menentang Nabi ni semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maknanya kisah surah Hud ni ialah kisah kehancuran umat-umat terdahulu. Tapi bila masuk kepada surah Yusuf ni dia lain sikit. Dia cerita tentang kisah yang menggembirakan lah, kita kata. Dia terbalik sikit kan. Yang tadi kisah-kisah kena hancurkan, sekarang ni kisah Nabi Yusuf, surah Yusuf adalah kisah yang menceriakan, menggembirakan. Bila turunnya surah Yusuf ni? Surah Yusuf adalah Makkiyah, turunnya di Mekah semasa Nabi SAW berada di Makkahul Mukarramah. Bila? Dengan tepatnya ulama kata ialah selepas daripada kematian Abu Talib dan selepas daripada kematian Khadijah binti Khuwailid. Jadi maknanya tahun tu dipanggil sebagai tahun Al-Huzni, tahun sedih. Sebab apa? Sebab masa tu dua orang ni meninggal. Abu Talib adalah orang yang mendefend Nabi SAW masa di luar rumah. Tapi bila dalam rumah, Khadijah lah yang akan memberi support kepada Nabi SAW. Jadi maknanya dua-dua ni di luar rumah, dalam rumah ada orang support dia. Tapi tiba-tiba sekarang ni masuk tahun yang ke-10 dan selang masa tu 3 hari je kan, 3 hari je kan, iaitu matinya Abu Talib dan kemudian meninggalnya Khadijah. Jadi oleh kerana itulah maka tahun tu dipanggil sebagai tahun sedih. Jadi Nabi SAW sangat-sangat sedih dan kemudian selepas tu kita tahu kan Nabi SAW pergi pula ke Taif. Bila kena pergi ke Taif, Nabi kena lontar batu pula. Lontar batu berdarah-darah tu kan. Jadi pada masa tu Nabi SAW pernah kata, dia kata, belum pernah berlaku kepada aku sebelum daripada kematian Abu Talib ni orang berani buat apa-apa kepada aku. Tapi selepas daripada Abu Talib mati, macam-macam orang buat pada aku, orang Quraisy ni buat. Jadi oleh kerana itulah maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tengok cantiknya kan, turunnya surah Yusuf. Dan surah Yusuf ni adalah satu surah yang yang berbeza daripada kisah-kisah yang lain. Kisah-kisah yang lain, kata Ibnu Katsir dan juga Imam Qurtubi, dia kata kisah-kisah lain ini, kisah Nabi Musa contohnya, kisah Nabi Nuh contohnya, kisah Nabi Ibrahim contohnya, dia ni berselerak muazza'ah dia panggil. Berselerak mana ada sini sikit, ada sini sikit. Sehingga kalau ada ulama ni, kalau ada ulama-ulama tafsir cuba nak himpunkan, dia susah kan. Sebenarnya ni tahun berapa, macam kita baca kisah Nabi Ibrahim kan. Susah ulama nak gabungkan tu sebab dia banyak Yang paling berselerak lagi ulama tafsir kata ialah cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Cerita tentang Nabi Musa ni dia ada di 73 tempat dalam Quran. 73 tempat Jadi imagine susah kan, berselerak Tapi bila masuk surah Yusuf dia pelik sikit. Dia satu tempat saja cerita, ni saja. Dan cerita tu lengkap daripada mula sampai akhir. Daripada mula dia kecil sampai dia sebelum meninggal, kisah tu pada satu surah je. Jadi bila kita tengok surah Yusuf, maknanya kita sedang tengok satu cerita yang diceritakan oleh Allah tentang ini. Ulama-ulama tafsir kata orang-orang Kristian dan juga orang Yahudi sebelum daripada Nabi Muhammad SAW ini, mereka ni tahu cerita Yusuf ni, mereka tahu. Tapi mereka bila cerita tentang Nabi Yusuf, mereka cerita pelik-pelik, cerita banyak yang maknanya yang merapu-rapu lah, kita kata cerita tak betul. Dia campur aduk, ada betul, ada tak betul, ada betul, ada tak betul, cerita Nabi Yusuf. Sebab itulah mereka ni pernah datang jumpa dengan Nabi SAW. Mereka kata, Muhammad, kau tahu tak pasal Nabi Yusuf? Nabi SAW mana tahu? Nabi kalau Allah Ta'ala tak beritahu, manalah dia tahu? Jadi akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan kisah Nabi Yusuf ni dalam surah Yusuf dan cerita full, yang mana sehingga orang-orang Yahudi pun terkejut kami pun tak pernah dengar cerita ni. Jadi Allah SWT ceritakan. Jadi insya-Allah kita akan cuba bacalah sedikit daripada surah Yusuf ni dalam siri kita tak habis malam ni, tapi kita akan bersambung insya-Allah. Yang pertama sekali saya akan bacakan surah Yusuf ni, bukan semua insya-Allah, kita petik-petik Yang pertama sekali Allah SWT beritahu, Alif Lam Ra, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabi al-mubin. Itu adalah kitab-kitab, tanda-tanda ayat Quran daripada Alkitab Al-Quran yang menjelaskan.
Kemudian Allah Ta'ala kata, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ayat yang kedua, ayat yang kedua Allah Ta'ala kata kami turunkan Quran ni dalam bahasa Arab. Jadi artinya ialah bukannya dalam bahasa Parsi ke bahasa Inggeris ke. Sebab apa? Allah Ta'ala kata la'allakum ta'qilun, supaya kamu ni faham. Sebab turun kepada orang Arab depan tu. Jadi orang Arab ni yang pandai bahasa Arab ni kalau turun dalam bahasa Arab, kenapa tak boleh faham benda ni? Kenapa tak faham? Jadi faham tak faham ni adalah merupakan, kita kata, adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Taala nak beri kebaikan pada dia, Allah Taala akan beri faham agama kan. Bukan beri faham benda lain Mungkin kita ni belajar matematik payah nak faham, belajar sains payah nak faham, belajar fizik payah, belajar ni payah nak faham. Ada orang setengah-setengah macam tu kan. Tapi bila belajar agama dia mudah faham. Mudah faham agama. Itu makna tanda Allah Taala nak beri kebaikan pada dia. Jadi Allah Taala boleh beri agama, beri apa ni, dunia ni kepada sesiapa saja, kepada orang dia suka, kepada orang tak suka, kepada orang dia sayang, orang tak sayang, dia beri dunia. Tetapi agama ni Allah Taala akan hanya beri kepada orang-orang yang dia sayang saja. Sebab tu Allah Taala kata sini, aku turunkan, kami turunkan Quran ni dalam bahasa Arab yang sepatutnya kamu faham. Kita sekarang ni of course lah kan, kita tak faham lah bahasa Arab kan, tapi kita insya-Allah kan dah ada terjemahan, ada orang ceramah sana ceramah sini kan, insya-Allah kita, maknanya kita kalau tak faham juga mesti berusaha untuk fahamkan Al-Quran ni. Kemudian Allah SWT sebut ayat seterusnya itu, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Allah Taala sebutkan kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad sebaik-baik cerita. Maknanya sebaik-baik, sebenar-benar cerita. Cerita yang terbaik, cerita yang Allah Taala select yang terbaik Allah Taala beri kepada kita. Cerita banyak atas dunia ni kan. Kalau kita baca cerita sejarah dunia ni, masya-Allah, daripada dulu sampai sekarang berjuta-juta cerita kan. Tapi mana cerita yang terbaik? Ada cerita baik, ada cerita terbaik. Jadi apa yang Allah Taala sebut dalam Quran, itulah cerita terbaik. Ahsanal qasas dipanggil ahsanal qasas. Kemudian wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Allah Taala beritahu sebelum daripada ni kamu tak tahu Muhammad. Laminal ghafilin, maknanya kamu dulu lalai. Lalai situ maksudnya ialah bukan lalai itu lalai lara, bukan, tapi maksudnya lalai situ ialah kamu tak tahu cerita ni. Jadi Allah Taala turunkan cerita ni dan kamu tahu sekarang. Apa lagi Allah Taala, iz qala yusufu li abihi. Jadi cerita pun startlah cerita Nabi Yusuf sekarang kita nak cerita Nabi Yusuf sekarang ni, iaitu ceritanya bermula begini. Macam mana? Iaitu bermula dalam surah Yusuf ni Allah Taala ceritakan Nabi Yusuf ni iz qala yusufu li abihi, dia berkata kepada ayahnya. Dia katakan pada masa ni Nabi Yusuf berumur 12 tahun ia berapa? Ia 6 ia 7, betul ke? Betul tak? Lebih kurang umur 12 tahun. Jadi satu hari dia tidur, jadi dia pun bermimpi. Apa dia tengok dalam mimpi dia? Dia kata, ya abati, wahai ayahku. Abati ni maknanya panggilan manja kan. Ayah sayang gitulah ayah kesayanganku. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dalam bahasa Arab kalau dia kata ar-ru'ya maknanya mimpi. Kalau ar-ru'yah maknanya bukan mimpi, tengok dengan mata. Dia ada beza sikit tu, ada ter belakang tu, ada ter sebiji belakang tu. Kalau ada ter tu maknanya ar-ru'yah, yang kita tengok anak bulan tu tengok dengan mata maknanya. Tapi kalau ar-ru'ya, kalau tak ada ter belakang tu, itu maknanya tengok dalam mimpi semasa tidur. Kalau tu semasa jaga, itu beza sikitnya. Jadi seterusnya itu dia kata ni, aku tengok apa, dia kata ni, aku tengok Yusuf kata kepada ayah dia tu ialah Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi dia orang ada 12 orang adik-beradik kan, adik-beradik dia. Jadi kalau ikut dalam sejarahnya, dia kata ulama-ulama sirah kata, iaitu 2 orang ni ialah adik-beradik semak sepak, iaitu Nabi Yusuf alaihissalam dan juga Benyamin. Panggil Bunyamin. Orang putih sekarang panggil Benjamin. Itu Benjamin, itu Benyamin. Kita panggil Bunyamin. Ada 10 orang lagi ni dia pecah pada 2. Dia ada 6 orang ni sebapak dan satu ibu. Dia satu 6 orang ni. Lepas tu ada 4 orang lagi adalah anak, dia panggil anak jariah, anak kepada hamba Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi semua anak beranak dia tu adalah 12 orang ni semua lelaki. Tu hebat sikit. Semua lelaki. 12 orang ni. Jadi 12 orang ni Nabi Yaqub alaihissalam dia ni sayang sangat kepada 2 orang ni, iaitu Nabi Yusuf dan juga Benyamin. Jadi Benyamin ni paling kecil. Nabi Yusuf ni
nombor last lah katanya, nombor yang ke apa 11 kan. Ni nombor yang ke-12. Jadi Nabi Yaqub AS sayang pada dua ni, sehingga dia katakan tak boleh berenggan. Kalau keluar sikit sekejap pun dia dah mana cari, sibuk cari kan. Jadi ulama-ulama Islam kata, ulama-ulama sejarah Islam kata, apa ni, dia ni apa ni, boleh tak dari segi hukumnya, kita ni kalau seorang ayah kita ada anak, boleh tak kita sayang anak kita ni lebih, kita ada anak ramai kan, kita sayang lebih daripada ni lebih sayang sikit daripada ni, boleh tak boleh? Jadi ulama kata boleh, cuma dengan syarat, sebagaimana dalam hadis Nabi ajar kita bahawa kalau kamu sayang kepada seorang anak ni lebih daripada seorang yang lain tu, maka jangan tunjukkan sayang tu lebih pada tu. Gitu kan. Mana sayang boleh, sebab apa, sayang ni kita tak boleh nak kontrol hati kita kan. Jadi kita boleh sayang kepada yang lebih tu, tapi jangan tunjukkan kepada yang lain bahawa kita ni sayang lebih pada orang tu. Gitu. Ulama-ulama bagi tu maknanya wajib adil, dan kemudian jangan tunjukkan, perasaan tu tak salah kan? Sebab apa, itu perasaan. Jadi seterusnya disebutkan bahawa selepas itu dia bermimpi melihat apa tadi, ahada asyara, 11 kaukab ada. Kaukab ni maksudnya adalah apa ni, kalau bahasa sekarang ni planet dia kata, ataupun bintang lah 11 bintang, kemudian satu matahari, dan kemudian bulan, semua tu sujud pada aku. Nabi Yaqub masa ni dia tak boleh predik lagi apa benda sebenarnya mimpi anak aku, tapi dia boleh tahu dah bahawa Nabi Yusuf ni, anak aku ni memang istimewa ni bukan calon-calon orang. Sebab apa, dia ada special ni. Jadi selepas daripada tu dia kata kepada dia kata kepada Nabi Yusuf alaihi salam, Yaqub kata dia kata, qala ya bunayya, wahai anakku, la taksus ru'yak, dia kata jangan kamu ceritakan mimpi ni ala ikhwatik, kepada saudara-saudara kamu yang lain. Fayakidu laka kaida, dia dah boleh agak dah. Dia kata kalau kamu cerita kepada mereka ni, cerita pasal benda ni, perkara ni, mereka ni maknanya 11 ni sujud kepada kamu, bermakna kamu ni hebat, nanti mereka akan ada tu buat plan tak betul tu, buat plan jahat tu. Fayakidu laka kaida. Inna syaitan lil insan aduwwum mubin, kerana syaitan tu Nabi Yaqub ceritakan kepada Nabi Yusuf ni pada masa tu kecil lagi, tapi dia dah nasihat dah cerita ni pasal syaitan ni dia sangat-sangat memusuhi manusia, dan dia mesti akan masuk juga buat plan supaya apa, supaya saudara kan akan plan apa-apa jahat terhadap kamu. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, dan kemudian Allah Taala kata begitulah seterusnya kami pilih kamu Nabi Yusuf, dan cerita seterusnya insya-Allah kamu sambung insya-Allah pada kali akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jadi insya-Allah kita tangguhkan majlis ilmu kita pada malam ni dengan membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.